Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana fid dharainil amin. Bab pertama, fadilah infak, ayat 18, yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang ada kelebihan dari segi agama serta lapang hidupnya dari segi dunia daripada kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya hendaklah mereka memaafkan serta melupakan kesalahan orang-orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kamu? Maka kamu pun hendaklah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka terhadap kamu. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Surah An-Nur ayat 22. Keterangan. Pada tahun ke-6 Hijrah telah berlaku suatu peperangan jihad yang dikenali dengan nama Ghazwah Bani Mustaliq. Dalam peperangan itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah pergi bersama menemani Nabi SAW. Seekor unta yang berasingan telah disediakan untuk tunggangan beliau. Di atas unta itu diletakkan sekedup. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha duduk dalam sekedup itu. Apabila tiba masa untuk meneruskan perjalanan, beberapa orang akan mengangkat sekedup itu dan meletakkan di atas unta dan mengikatnya. Pada masa itu, beliau ialah seorang yang kecil tubuh badan dan kurus menyebabkan orang-orang yang mengangkat sekedup itu pun tidak perasan adakah ada sesiapa atau tidak dalam sekedup itu. Ini adalah kerana 4 orang lelaki bergabung mengangkat sekedup itu serentak. Maka mereka tidak dapat menyedari keberatan seorang perempuan yang kecil lagi kurus. Sebagaimana kebiasaan dalam perjalanan, kafilah tersebut telah singgah di suatu perhentian. Apabila waktu untuk berangkat telah tiba, maka orang-orang tersebut telah mengangkat dan mengikat sekedup itu di atas unta, sedangkan pada masa itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah pergi beristinja. Semasa pulang, beliau mendapati rantai leher yang dipakainya tidak ada. Maka beliau telah pergi untuk mencari rantai itu. Sepeninggalannya, kafilah telah bertolak menyambung perjalanan, maka beliau telah tertinggal berseorangan diri di hutan itu. Beliau berfikir bahawa apabila baginda Nabi Muhammad SAW menyedari ketiadaannya di dalam sekedup, maka orang-orang akan datang untuk mencarinya di tempat itu. Lantaran itu, beliau duduk di sana menunggu, dan apabila mengantuk, beliau pun tertidur. Disebabkan amalan soleh mereka, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada para sahabat ketenangan jiwa yang sempurna. Jika keadaan itu berlaku kepada mana-mana wanita zaman ini, apa nak diceritakan tentang tidur di tengah hutan? Keadaan yang akan berlaku ialah dia akan menangis merintih ketakutan sepanjang malam hingga pagi. Sayyidina Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang soleh. Beliau berjalan di belakang kafilah atas tujuan untuk mengambil tahu apa-apa barang yang mungkin terjatuh daripada kafilah itu. Apabila beliau sampai di tempat itu pada waktu pagi, beliau nampak seseorang sedang terbaring di sana. Oleh kerana beliau pernah melihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebelum turun hukum purdah, maka beliau dapat mengenalinya. Sebaik saja beliau nampak Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terbaring di situ, lalu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan kuat. Mendengarkan suara Sayyidina Safwan radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terus terjaga lalu dengan segera menutup wajahnya. Sayyidina Safwan radhiyallahu anha pun mendudukkan untanya, lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha naik dan Sayyidina Safwan radhiyallahu anha menarik tali unta dan menyampaikan kepada kafilah. Abdullah bin Ubay yang merupakan ketua para munafikin dan musuh Islam yang ketat telah mendapat peluang untuk menabur fitnah, dan dia telah bersungguh-sungguh menghebahkannya. Beberapa orang Islam yang lurus juga telah bersamanya menghebahkan fitnah itu. Dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, fitnah itu terus disebar-sebarkan sehingga sebulan lamanya, namun tiada sebarang wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Sayyidatina Aisyah daripada fitnah tersebut. Baginda SAW sendiri dan kaum muslimin yang lain sangat-sangat sedih atas peristiwa itu, sebanyak mana kesedihan yang telah dialami adalah sememangnya patut.
Baginda telah berbincang tentang perkara tersebut dengan kaum lelaki dan juga kaum wanita. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyiasat perkara yang telah berlaku namun tiada keputusan yang dapat dibuat. Selepas berlalu satu bulan lamanya barulah ayat-ayat daripada surah An-Nur telah diturunkan menyatakan kesucian Sayyidatina Aisyah dan celaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka yang telah menyebarkan berita fitnah tersebut tanpa dalil dan tanpa bukti. Salah seorang daripada mereka yang terlibat dalam menyebarkan fitnah tersebut ialah Sayyidatina Mistah radhiyallahu an yang merupakan saudara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an selalu mengambil berat tentang beliau dan membantu beliau. Keterlibatan beliau dalam menghebahkan fitnah tersebut sangat-sangat menyakitkan hati Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dan itulah sepatutnya kerana walaupun Sayyidina Mistah radhiyallahu an saudara beliau, masih lagi dia menyebarkan fitnah itu tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Dalam keadaan sakit hati itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah bahawa beliau tidak lagi akan membantu Sayyidina Mistah radhiyallahu an. Atas keadaan itulah ayat di atas telah diturunkan. Daripada beberapa riwayat dapat diketahui bahawa selain daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, ada lagi beberapa orang sahabat yang telah menarik bantuan daripada beberapa orang yang banyak terlibat dalam menyebarkan fitnah itu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an berkata bahawa Sayyidina Mistah radhiyallahu an telah banyak menyebarkan berita fitnah itu, sedangkan beliau ialah saudara Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dan berada dalam penjagaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Apabila ayat penyucian Sayyidatina Aisyah diturunkan, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah tidak akan membantu beliau lagi. Oleh sebab itulah ayat wala ya'tali diturunkan, dan setelah ayat tersebut turunlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah menyambung bantuannya kepada Sayyidina Mistah radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa setelah turun ayat tersebut, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah menambahkan bantuan beliau kepada Sayyidina Mistah radhiyallahu an sekali ganda lagi. Dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahawa terdapat dua orang anak yatim yang berada dalam penjagaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Salah seorang daripada mereka ialah Sayyidina Mistah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah bersumpah tidak akan membantu lagi. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata bahawa terdapat beberapa orang daripada kalangan para sahabat yang telah terlibat dalam menyebarkan fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Atas alasan itu terdapat ramai juga daripada kalangan para sahabat, termasuklah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang telah bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada mereka yang terlibat menyebarkan fitnah itu. Lantaran itulah ayat tersebut diturunkan. Janganlah orang-orang yang ada kelebihan dari segi agama setelah lapang hidupnya dari segi dunia daripada kalangan kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum kerabat dan orang-orang miskin seperti sebelumnya. Betapa besarnya mujahadah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an yang masih lagi memberi bantuan seperti sebelumnya, malah memberi sekali ganda lebih banyak bantuan kepada seorang yang mencemari maruah putrinya dengan berkeliling menyebarkan berita dusta dan fitnah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat perbanyakkan baca sirah, kerana dengan sirah itu akan memberi kita pengajaran, dan moga-moga sirah yang kita terdengar pada hari ini dapat memberi manfaat dan kita dapat sampaikan kebaikannya kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.